Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Yang saya muliakan pengerusi majlis, yang dikasihi tetamu undangan kita YB Azmin Ali selaku Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat, yang dikasihi Yang di-Pertuan Pas Kawasan Ustaz Abu Kasim, yang dikasihi penceramah kita sebelum ini Saudara Kekanda Jeffrey bekas adun Cini, dan insyaAllah moga-moga akan jadi lagi adun selepas ini. Seluruh kepimpinan PAS Parti Keadilan Rakyat yang hadir pada malam ini, muslimin muslimat, para ahli-ahli, para penyokong Pakatan Rakyat, pimpinan masyarakat setempat, pihak keselamatan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur hadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini kita dapat bersama di perkarangan markas ini untuk mengikuti maklumat semasa yang setentunya tidak disiarkan dalam TV, dalam surat khabar. Kalaupun ada nasib-nasib keluar sinar harian, nak tunggu keluar utusan, tunggu ahli Parlimen Pekan jadi ketua pembanggang. Saya kali pertama sampai ke Parlimen Pekan ini ketika rakan-rakan daripada PAS dan PKR kita menang beberapa kerusi DUN. Masa tu Saudara Jeffrey masih lagi YB. Saya bersama Datuk Tuan Ibrahim dan pimpinan yang lain melawat kampung yang saya rasa berhampiran dengan tuan-tuan Batu Sembilan, Sungai Miang, untuk melawat satu penempatan yang dibuka di tengah-tengah hutan dara, rumah panjang, yang sekarang tak tahulah berapa ramai penduduk yang sudah pun dimasukkan di situ. Dan kita bertemu dengan pengundi-pengundi yang semuanya IC baru ketika itu. Semua IC dia sama je, IC baru, alamat di situ, tapi mereka bukan, saya difahamkan mereka bukan orang Pekan. Tapi kerana nak menangkan Parlimen Pekan, terpaksalah dibawa walaupun daripada luar untuk melanjutkan usia ahli Parlimen Pekan ini. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dan kita sudah pun dihebohkan dengan isu yang sama yang sedang berlaku, yang insya-Allah akan diulas oleh YB Azmin mungkin, tentang pengundi-pengundi daripada warga asing yang telah pun diberikan IC untuk memenangkan UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan, begitu tenat sekali pemimpin negara, begitu tenat sekali ahli parlimen tuan-tuan bersama dengan kabinetnya nak mempertahankan kerajaan Barisan Nasional ini, terpaksa meminta bantuan pihak asing. Yang mereka duk canang kita ini ada hubungan dengan pihak asing, PKR dapat bantuan pihak asing, tapi mereka mengambil pihak asing menjadi pengundi dalam negara ini, dan orang asing akan bakal menentukan siapakah kepimpinan dalam negara ini kalau kita tidak menentang perkara ini daripada berlaku. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, saya dalam beberapa bulan ini saya tak keluar daripada kawasan Felda. Saya berlega dalam kawasan Felda kerana ada isu besar yang sedang melanda warga Felda. Dan malam ini tadi bila saya dihubungi untuk datang ke sini, saya tanya kawasan Felda ke bukan. Tapi kawasan ini bukan kawasan Felda, tetapi isu Felda bukan sekadar untuk peneroka Felda, tuan-tuan. Isu Felda, isu untuk kita semua, isu untuk seluruh warga, seluruh rakyat, terutamanya di negeri Pahang. Ini tempat di mana sebahagian bumi Pahang ini, lebih daripada 60% pengundi di Pahang ini merupakan warga Felda, dan sebahagian besar Felda itu terletak di negeri Pahang. Dan di negeri ini ada tanah yang luas, ada ladang yang luas, ladang Felda Plantation, lebih daripada, tak silap saya, 140,000 hektar lebih
yang saya kira boleh memuatkan antara 30 ke 40 ribu peneroka baru kalau dibuka rancangan-rancangan penempatan felda di ladang-ladang plantation ini. Maka sudah tentu ianya berkait rapat dengan tuan-tuan semua. Yang felda plantation ini yang dibangunkan, yang dibuka di zaman Dr. Mahathir Mohamad. Ya, padahal pada asalnya hasrat almarhum Tun Abdul Razak membuka tanah-tanah rancangan felda daripada Bilut, Lurah Bilut, sehinggalah ke seluruh negara, tak lain tak bukan untuk memastikan rakyat, khususnya kaum bumi putera, orang-orang Melayu memiliki tanah. Tetapi apabila sampai ke zaman Tun Dr. Mahathir tahun 90-an, pengambilan peneroka felda telah dihentikan dan ladang felda plantation yang pertama telah pun dibuka di Selancar, di felda Selancar, dalam negeri ini juga. Dihentikan pengambilan kerana apa? Kerana tujuan Dr. Mahathir itu bukan lagi untuk membantu rakyat jelata memiliki tanah, tapi lebih kepada untuk mencari keuntungan, untuk menjadikan felda ini sebagai ruang perniagaan untuk mencari keuntungan kepada kerajaan negara ini, bukan lagi untuk kepentingan rakyat. Dan untuk makluman tuan-tuan, di seluruh negara, daripada Pahang, Johor, Sabah, dan seluruh negara kita ada lebih daripada 360,000 hektar tanah ladang felda plantation yang tidak dimasukkan peneroka. Yang kita dimaklumkan ketika ladang ini dibuka, NTBU temu duga untuk pengambilan peneroka telah pun dilakukan, tetapi peneroka tidak dimasukkan ke tanah-tanah yang sepatutnya dimasukkan peneroka. Jumlah keseluruhan tuan-tuan seluruh negara kalau dimasukkan peneroka boleh mencecah sehingga 80,000 keluarga tuan-tuan. Saya percaya masih ada rakyat di kawasan Pekan ini, walaupun ini kawasan Perdana Menteri, tapi saya yakin masih ada dan masih ramai rakyatnya yang memerlukan tanah, dan masih ramai lagi rakyat bumi Pahang ini yang tidak mempunyai tanah, yang merempat, yang menumpang di rumah ibu bapa, yang menumpang di rumah sanak saudara, menumpang di rumah mertua, perlukan rumah, perlukan tanah, tetapi kerajaan Barisan Nasional tidak mengagihkan tanah, tidak memasukkan peneroka ke tanah-tanah yang telah pun diserahkan kerajaan negeri kepada mereka yang sepatutnya dimasukkan peneroka ini tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kalau kerajaan Pahang dengan tanah felda plantation yang sedia ada memasukkan tuan-tuan ke rancangan-rancangan felda baru dengan 30-40 ribu keluarga, selesai masalah. Masalah tak ada tanah, masalah tak ada rumah akan selesai. 30,000, 40,000 keluarga bukan kecil tuan-tuan, itu jumlah yang besar. Kalau satu keluarga dengan anak 3 orang, 5 orang kalilah 30,000, sudah 150,000 jiwa akan dapat diselamatkan yang selama ini merempat, menumpang di merata tempat tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, apa yang menyedihkan kita, yang menggemparkan kita dalam beberapa bulan ini, bermula pembentangan bajet yang telah lalu, apabila Perdana Menteri Ahli Parlimen tuan-tuan Datuk Najib Tun Razak mengumumkan bahawa felda Global Venture akan disenaraikan dan peneroka telah dijanjikan dengan pemberian durian runtuh. Besok 7 hari bulan peneroka jengka menunggu kehadiran Ahli Parlimen Pekan, tapi sehingga tadi Ahli Parlimen Pekan tak bagi keputusan untuk turun ke jengka. Mungkin sebab dia tak boleh nak umum berapa jumlah durian runtuh yang dia nak bagi. Tetapi semua jentera-jenteranya digerakkan untuk masuk ke rancangan felda, menjanjikan peneroka dengan durian runtuh tuan-tuan. Terakhir sekali 31 hari bulan lalu di Teriang 3, Perdana Menteri turun dan peneroka tunggu berapa jumlah durian runtuh akan diumumkan oleh Perdana Menteri. Tiba-tiba Perdana Menteri umumkan, saya akan umumkan jumlah durian runtuh itu pada bulan Mei nanti. Melopong peneroka tuan-tuan.
Tunggu umum bulan Mei. Itu kalau jadi listing Felda Global Venture. Kalau dia gagal, melopong sekali lagi. Tapi sekarang ini mereka menggunakan ayat ini, mereka menggunakan umpan ini. Tak cukup umpan RM500. Umpan RM500 ni macam tuan-tuan nak tangkap ayam lah tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan panggil kru ayam lah. Lepas tu tuan-tuan tabur beras kat belakang pegang pisau kan. Bila ayam dah dekat sambil-sambil patuk makan beras, makan padi, tuan-tuan pun tangkap ayam, sembelih ayam. Itulah yang akan dilakukan oleh kerajaan Barisan Nasional kepada rakyat dalam negara ini. Tapi dia tak yakin lagi dengan RM500, dengan sebelum itu bantuan sekolah RM100 bantuan sekolah, RM100 voucher buku lah macam-macam. Dia tak confident lagi boleh menang. Jadi dia memberi tumpuan kepada lebih 50 kawasan parlimen yang mewakili kawasan Felda dalam seluruh negara ini. Ada lebih daripada 50 kawasan parlimen yang dia mengharapkan 50 kawasan parlimen ini akan memberi kemenangan besar kepada Barisan Nasional. Jadi hayat dia terletak di tangan peneroka Felda. Jadi peneroka Felda mesti boleh dibeli, peneroka Felda mesti dipancing, peneroka Felda mesti diumpan dengan apa juga umpan. Sebab tu dia kata kalau saya umumkan nanti, peneroka Felda akan terkejut dan tersandar mendengar jumlah tersebut tuan-tuan. Tersandar tu kerana terlalu besar ataupun kerana peneroka tak akan percaya dengan jumlah tersebut. Pasal apa dia nak bagi satu jumlah besar 10 ke 20 ribu? Mesti ada sebab, mesti ada tujuan. Sebab itu tuan-tuan ada saudara mara di Felda, tolong bagi tahu mereka kalau mereka tak makan di seruan-seruan kita, di ceramah-ceramah kita, kadang kita bagi penerangan mereka bukan dengar apa tuan-tuan. 3 hari lepas di Dun Jengka, seluruh rancangan Felda di Dun Jengka didatangi pegawai penceramah Felda, Biro Tata Negara, Seranta Felda, Kemas, Majlis Belia Felda Malaysia. Mereka turun ke rancangan-rancangan Felda kononnya atas nama untuk memberi penerangan tentang penyelenggaraan Felda Global Venture dan majlis dialog. Saya selaku pemimpin dalam NGO anak dan saya juga anak peneroka di Jengka, saya turun, saya hadir ke dalam majlis. Kerana selama ni mereka kata apa? Mereka kata yang menentang ni tak faham sebab tak nak dengar penerangan. Okey, saya turun sekali. Saya tunggu daripada awal ceramah sampai habis ceramah. Ceramah yang pertama pengurus Felda, dia pun ceritalah lebih kurang Felda Global Venture. Ayat dia semua dia copy paste, salin ucapan Datuk Ahmad Maslan, sebiji Ahmad Maslan punya. Yang Ahmad Maslan menteri yang kita kata dia merapu, pengurus Felda kutip ucapan dia, pengurus Felda pun merapu sekali. Kemudian habis ceramah pengurus Felda, dia pun panggil penceramah BTN. Penceramah BTN pun start hentam Pakatan Rakyat. Dan salah seorang penceramah yang saya dengar hari itu ialah pengerusi Persatuan Bekas Tentera Negeri Pahang, Kapten Abdul Latif, Kapten Besar Abdul Latif. Dia start je ucapan dia, cerita tentang Parti Komunis Melaya, kekejaman Parti Komunis Melaya. Lepas PKM letak senjata, ke mana PKM pergi? PKM semua masuk dalam DAP tuan-tuan. Saya minta pemimpin DAP nak ambil tindakan undang-undang, ambil, saya boleh jadi saksi. Semua parti komunis yang letak senjata, yang duduk di bandar, semua menyerap masuk dalam DAP. Kemudian PAS bersekongkol dengan DAP. DAP lah, walaupun kursi tak banyak, DAP lah yang jadi remote yang mengatur semua kerajaan Pakatan Rakyat, yang mengatur semua kepimpinan Pakatan Rakyat. Ini ceramah main isu perkauman untuk raih sokongan secara yang cukup jahat sekali. Tak cukup berselindung di sebalik nama Felda. Saya selesai majlis itu, dia buka dialog, ceramah dekat 2 jam, 3 jam, dia buka dialog 7 minit. Saya bangun, saya ceramah seorang-seorang. Tengah ceramah, rupanya pengurusi majlis sama Pandai Kamil Mulia juga. Dia suruh berhenti. Kemudian makcik-makcik, geng-geng Syahrizat Jalil yang dalam tu sorak serupa macam dalam parlimen. Mereka dah tak mau soal, tapi kita soal, kita bagi pandangan, mereka ejek kita macamlah makcik-makcik tu faham sangat tentang saham.
Sebab apa? Sebab mereka didendangkan dengan durian runtuh. Durian runtuh. Dia kata yang janji ini bukan sebarangan orang. Perdana Menteri yang janji, macam Nabi Muhammad pula. Dia kata ini bukan pengurus Felda, ini bukan menteri biasa, ini Perdana Menteri. Takkanlah dia nak menipu. Itu otak orang UMNO, tuan-tuan. Bila sebut Perdana Menteri itu, dia sudah letak maksum. Dia kata PAS ni meletakkan Tok Guru sebagai maksum, tapi mereka memaksumkan Perdana Menteri sehingga menganggap apa saja janji Perdana Menteri itu pasti akan terlaksana. Malam ni tak sempat kalau nak senarai berapa banyak janji Perdana Menteri, tuan-tuan, janji ahli parlimen, tuan-tuan, yang tidak pun dilaksanakan. Berapa banyak pembohongan yang telah dibuat oleh pemimpin UMNO Barisan Nasional dalam negara ini. Mereka kata takkanlah menteri nak tipu peneroka. Mereka lupa. Peneroka-peneroka ni tak ingat rakan-rakan, saudara-saudara mereka di Pelda Sungai Buaya ditipu oleh Mak Taib, Menteri Besar Selangor. Rakan-rakan peneroka, saudara-saudara peneroka di Pelda Sendayat ditipu oleh Isa Samad, Menteri Besar Negeri Sembilan, yang sekarang sudah jadi pengurusi Felda. Dan warga Felda di Johor, di Pelda Cahaya Baru, tanah tinggal 2 ekar hilang, 8 ekar lebih hilang, tuan-tuan. Dia janji apa? Nak dapat durian runtuh 1.3 juta, dapat 200,000, 1 juta lebih sampai sudah. Sampai peneroka 300 orang yang hidup sekarang tinggal 30 orang dah meninggal habis. Apa pun mereka tak dapat. Mereka sudah jadi fakir miskin, kedana di bumi mereka sendiri, tuan-tuan. Tapi peneroka yang belum kena, tunggu datang borang apa semua nak isi, nak tunggu durian runtuh. Saya nak sebut pada tuan-tuan, tanah 360,000 hektar yang sepatutnya diagih kepada tuan-tuan. Kita dalam Pakatan Rakyat kita janji, kalau kita memerintah, kalau kita menang, kita akan agih tanah Felda Plantation kepada generasi baru, kepada mereka yang layak untuk menduduki tanah rancangan Felda. Yang pertama, generasi kedua, keutamaan bekas-bekas tentera yang dijanjikan tanah kepada mereka, tetapi hanya Felda Sungai Koyan saja yang masuk tentera, tempat lain tak ada tentera, tuan-tuan. Adalah sikit-sikit begitu. Tapi berapa ramai tentera, ratus ribu yang tak dapat tanah. Kita juga janji kepada penduduk tempatan, orang Pahang layak memohon tanah-tanah Felda yang ada di negeri Pahang. Orang Sabah yang duduk di Sabah, mereka lebih diberi keutamaan untuk menduduki tanah-tanah Felda Plantation di Felda Gugusan Sahabat yang begitu luas sekali. Ini janji kita, janji Pakatan Rakyat. Tetapi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, apa yang Perdana Menteri, apa yang UMNO Barisan Nasional buat, tuan-tuan? Ketika ditanya dalam parlimen, ketika ditanya kepada menteri yang jaga Felda, adakah kerajaan bersedia menghapuskan Felda Plantation dan memasukkan peneroka ke rancangan Felda, ke Felda Plantation tersebut? Tetapi menteri jawab apa, tuan-tuan? Menteri jawab, kerajaan Barisan Nasional tidak akan memasukkan peneroka. Kerajaan Barisan Nasional tidak akan memasukkan Felda Plantation, tuan-tuan. Biarlah rakyat tak ada tanah, pandai-pandailah cari sendiri. Tapi Felda Plantation tetap mereka akan pertahankan, tak akan masukkan peneroka, tak akan masukkan rakyat yang tidak memiliki tanah, tuan-tuan. Akhirnya kita tunggu, tiba-tiba apabila Felda Global Venture ini muncul, tuan-tuan, tiba-tiba tanah yang dulu yang kita nak agih kepada rakyat, yang kita nak agih kepada 80,000 peneroka baru, tiba-tiba tanah ini mereka akan pajak kepada syarikat Felda Global Venture selama 99 tahun, tuan-tuan. Tuan-tuan mati hidup balik pun tanah tu tak ada dah, tuan-tuan, kecuali kita tumbangkan Barisan Nasional sekarang. Tanah yang patutnya diagih kepada rakyat, mereka nak niagakan tanah tersebut. Kemudian mereka bercakap soal untung. Mana ada meniaga untung semua, tuan-tuan? Kalau meniaga janji untung je, itu bukan meniaga. Orang main judi pun ada untung rugi. Meniaga mana ada sepanjang masa je untung. Meniaga ada kala untung, ada kala rugi. Kalau cerita pasal untung, semua orang nak masuk, semua orang nak beli saham. Tapi kalau rugi sekali, apa jadi dengan Asia yang kena telan, emas yang kena telan dengan Asia? Apa jadi amanah saham Johor? Banyak lagi amanah saham negeri-negeri yang lingkup, yang sebelum tu meniaga kecil-kecil boleh untung. KUB pun lingkup.
Tiba-tiba FEDA nak pajak tanah kepada FEDA Global Venture, yang syarikat FEDA Global Venture ni telah pun didedahkan dalam parlimen. Sebelum ini dah didedahkan, baru ini pun didedahkan lagi, mengalami kerugian beratus juta di luar negara. Syarikat yang rugi ratus juta di luar negara, kerajaan bagi pula tanah FEDA Plantation 360,000 untuk mereka berniaga, tuan-tuan. CEO-nya Sobri Ahmad, dulu dia dalam Golden Hope, ditendang keluar daripada Golden Hope kerana rugi 120 juta. FEDA ambil, serah FEDA Global dekat dia. Meniaga lagi, rugi 500 juta, serah pula tanah FEDA Plantation. Rompak lagi duit KPF nak diagihkan kepada FEDA Global Venture, tuan-tuan. Kemudian peneroka didendangkan, durian runtuh, durian runtuh, durian runtuh. Inilah gelagat pemimpin negara, tuan-tuan. Sanggup nak gadai harta negara, sanggup gadai khazanah yang patut dikongsi oleh rakyat semata-mata untuk mereka raih keuntungan, untuk mereka dapat keuntungan. Peneroka dijanji 10,000, 20,000 pun tak tahu lagi ya ke tak. Duit tunai ke, bentuk saham ke, apa ke, tak tahu lagi. Tapi mereka dah kebah berjuta-juta, tuan-tuan. Perdana Menteri Raun Negara pun 75 hari, 2 bulan setengah dah habis 600 juta lebih. Datuk Tan Sri Isa Samad, pengurusi Felda, baru tak sampai setahun jadi pengurusi Felda, dia buat jamuan raya belanja 330,000, tuan-tuan. Sebelum tu Tan Sri Yusof Noh, pengurusi Felda, peruntukan daripada Felda untuk pengurusi Felda, buat rumah terbuka di pejabat, ibu pejabat Felda bersama kaki tangan Felda, jumlahnya 30,000 saja, tuan-tuan. Datang si Isa Samad ini, tak sampai setahun jadi pengurusi, 300,000 lebih belanja jamuan raya saja, tuan-tuan. Itu di round seluruh Malaysia, di round Kasar Pedas sudah habis lebih daripada 1 juta sudah habis untuk kempen peneroka menyokong FEDA Global Ventures. Mereka dah habis duit berapa banyak, peneroka baru peringkat janji. Janji pun kalau dapat 10, dapat 20,000, lepas tu tak lama, beberapa tahun kemudian dia tengok tanah dia orang lain yang punya. Mereka round susun berbagai program nak pengaruhi peneroka. Peneroka diminta serah IC, serah buku bank. Ni duit nak masuk dia, serah buku bank. Yang mahkamah tengah bicara kes FEDA Global, kes KPF, tiba-tiba seluruh warga FEDA dah diminta, tak sabar-sabar dah minta serah buku bank. Terbaru pengurus FEDA wilayah Jengka mengarahkan satu borang biru, blue form. Saya pun tak tahu blue form apa. Dia bagi tempoh 2 hari suruh seluruh peneroka isi. Dia kata sampai jam 3 pagi pun mereka akan arahkan peneroka isi borang tersebut. Ada satu lagi surat akuan peneroka. Kalau peneroka tak teliti, peneroka akan sign sebab gila nak terima durian runtuh. Tapi bila baca sampai satu klosa yang kelima, dia sebut saya dengan ini tanpa dipaksa oleh sesiapa berjanji tidak akan mengambil apa-apa tindakan undang-undang ke atas Felda yang boleh menjatuhkan, yang boleh mencemarkan nama baik Felda berhubung dengan blue form. Peneroka nak sign je lah, sign, tapi nanti bila kena tipu nak bawa mahkamah tak boleh sebab dia dah setuju, dia dah berjanji tidak akan mengambil apa-apa tindakan undang-undang. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, terlalu banyak perkara yang berlaku dalam masyarakat Felda yang nak memperbodohkan peneroka supaya peneroka memberi undi kepada UMNO Barisan Nasional, supaya peneroka mengekalkan pemerintahan Barisan Nasional untuk mereka terus berkuasa. Sebab kalau kawasan Felda sudah kita kuasai, maka alamat UMNO Barisan Nasional akan kita kebumikan dan kita boleh menuju Putrajaya dengan begitu mudah sekali, tuan-tuan. Sebab itu peneroka dibodohkan. Penceramah Felda, penceramah BTN yang datang, mereka kata apa? Mereka kata peneroka tak payah tanyalah apa benda listing, apa benda Felda Global, terima je lah orang nak bagi durian tu, jangan soal apa-apa. Sebab itu bila buka majlis dialog, saya seorang je yang soal, orang lain tak soal. Sebab penceramah dia dah sebut, tuan-tuan tak payah soal apa, tuan-tuan terima je lah. Sebab takkan kerajaan nak tipu.
Padahal tuan-tuan, orang duduk Felda ini bukan cerita baru, penipuan daripada tahun 80-an lagi. Sampai sekarang tidak henti penipuan. Yang sekarang ni penipuan KPG, penipuan tabung tanam semula. Ladang pun ada, dia duduk bertahun-tahun tak tahu ladang dia tak sampai 10 hektar tuan-tuan. Dia dimaklumkan ladang dia 10 hektar. Dah bertahun-tahun, tahun 2012 ni, sukat-sukat ladang dia sebenarnya 8 hektar je. Ada yang berlaku di banyak tempat. Dan anak telah pun membawa kes ini seperti berlaku di Johor. Sukat punya sukat tak cukup 2 ekar. Banyak tempat yang berlaku. Dan berapa ramai dah peneroka, dah ribu peneroka yang dah duduk di rancangan FEDA, membangunkan kawasan FEDA. Mereka dah habis duit berapa banyak bayar hutang FEDA. Kemudian mereka disingkir, mereka dibuang daripada FEDA tanpa sebarang ganti rugi. Mereka dah habis puluh ribu duit FEDA, mereka dibuang begitu saja. Baru lagi di FEDA Selancar 3, seorang dah jadi arwah dah pun, arwah Sazali, yang dia disingkir daripada FEDA. Anak isteri dia tak boleh duduk dalam rumah, dia dihalau keluar daripada FEDA sehingga dia meninggal dunia. Kita merayu kepada FEDA supaya masukkan semula, supaya membenarkan dia masuk, sebab dia bukan melakukan kesalahan jenayah, tak dibenarkan masuk. Sehinggalah baru ini bila kita ambil lawyer Haris, kita hantar surat ke FEDA sekarang ni sebab banyak sangat dah saman, jadi dia berunding-berunding, dia bagi masuk. Masa dia masuk, anak gadis itu beritahu saya, anak arwah Cik Sazali daripada Selancar 3 beritahu, Encik Haris, rumah saya tu kalau nak duduk pun takut, kalau angin tiup rumah tu roboh, kami boleh mati satu keluarga. Rumah tu dah sengit. Barulah FEDA benarkan balik mereka pulang ke rumah mereka tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Bukan masalah masalah tak hantar hasil sebagainya lagi, tapi masalahnya dia kata arwah ayah saya dulu di FEDA Selancar, dialah seorang-seorangnya penyokong PAS Tegar di kawasan tersebut yang menjadi kubu UMNO tuan-tuan. Itu sebabnya tuan-tuan. Baik tuan-tuan dan sekalian, saya dah dapat amaran 5 minit, tapi tak apa, saya bagi ruang lebih kepada ceramah yang datang jauh, yang lebih besar. Dia punya ranking dia dalam Malaysia. Di parlimen pun saya selalu ikuti sidang parlimen melalui internet. Orangnya lantang bersuara, kita pun nak dengar cerita, apa cerita di parlimen, apa cerita di negeri Selangor. Jadi saya akan berhenti untuk setakat ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa yang kita dapat pada malam ini. Dan tuan-tuan pastikan jangan tuan-tuan tertipu sekali lagi dalam pilihan raya yang semakin hampir ni. Bila tiap kali pilihan raya macam-macam lah, seperti saya sebut tadi, orang FEDA janji durian runtuh, tuan-tuan pun macam-macam janji. Macam kisah Aci yang duduk di flat yang terbakar tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar kisah Aci? Satu Aci dia duduk di flat tingkat 3 tuan-tuan. Bangunan tu dah terbakar, dia dengan anak dia duduk kat atas tak boleh turun. Orang lain semua dah turun di bawah. Orang tunggu kat bawah, suruh dia terjun, orang nak sambut tuan-tuan. Suruh campur anak dia, orang nak tolong selamatkan anak dia. Dah bentang dah canvas nak selamatkan. Letak tilam lagi 2-3 biji nak selamatkan dia. Tapi dia perhati tengok, dia kata tak ada seorang pun ni aramugam kat sini. Sebab apa? Dalam kepala dia, dalam benak fikiran dia bertahun-tahun, yang pandai selamatkan benda yang datang menyambar ni, yang melayang ni, aramugam je. Sebab dia penjaga gol yang hebat. Bila bola datang melayang, dia akan lompat, dia akan sambar, dia akan terbang, tangkap bola, tangan dia panjang tuan-tuan, mendiam aramugam. Bila dia tengok, dia kata ni semua ni tak boleh tolong aku ni. Yang boleh tolong aku aramugam saja. Kalau tak ada aramugam memang mati anak aku. Akhirnya orang pergi cari aramugam tuan-tuan. Aramugam masa tu hidup lagi. Aramugam pun datang, dia pun panggil Aci. Ini bahtera penyelamat sudah datang. Turun, ini saja boleh selamat, orang lain tak boleh selamat. Dia pun bila tengok bahtera penyelamat datang, bahtera macam kapal layar dulu kan, kapal layar Barisan Nasional. Dia bila nampak aramugam, dia pun confident, dia kata inilah yang boleh selamatkan anak aku, yang boleh selamatkan aku. Aku akan campur anak aku, dia akan sambut, kemudian aku akan terjun, dia pun akan sambut. Dengan tidak melengah-lengahkan lagi tuan-tuan, atas keyakinan dia pun campur anak dia daripada flat tingkat 3 tuan-tuan. Aramugam sepatah kilat, bahtera penyelamat terbang, dia sambar anak tu tuan-tuan. Lepas tu dia buat apa tuan-tuan? Dia hempak-hempak kat bumi, dia sepak pergi tuan-tuan. Sebab apa? Sebab itulah habit seorang penjaga gol
Bila benda datang melayang, dia tangkap tak ada, dia tangkap buat lagi simpan dalam rumah. Dia mesti tangkap, dia hempakkan bumi, dia sepak semula tuan-tuan. Itulah Barisan Nasional tuan-tuan, yang dia berjanji dan dia akan menipu tuan-tuan setelah dia menang. Dia cakap tak naik harga minyak, dia akan naik. Tak naik harga barang, dia akan naik. Lepas ni tuan-tuan akan kena tipu lagi kalau terus memberi undi kepada arah moga, tuan-tuan. Jadi saya rasa cukup untuk setakat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.